rumah-rumah yang terdengar suara azan, rumah-rumah itu senantiasa mendapat rahmat. Tapi jangan hanya ambil berkat dengan azan saja, tak datang masjid, tak jadi juga ya. Bagus duduk kat masjid ni dengan azan tapi dengan azan ni pergi dapur tak jadi juga. Nah, sebab tu bila mana azan dikumandang, syaitan akan lari sejauh-jauhnya. Dia lari sejauhnya sampai tak dengar suara azan. Syaitan ni dia takut dengan suara azan. Tapi bila mana dia tak boleh lari, dia tak boleh lari, syaitan ini bila mana dia tak dapat nak lari, maka dia akan lari masuk di dalam bilik air. Dia lari masuk bilik air. Orang pun dengan azan dia lari masuk bilik, sama dia lah. Kawan dia lah tu. Nah, sebab itu bilik air kita tak boleh masuk di dalam bilik air ketika orang azan. Sebab syaitan semua datang. Sebab dia tak sempat lari, terus dia masuk bilik air. Sebab itu dari segi sinibinan Islam ini, bilik air ini perlu diasingkan. Kalau rumah kampung tu dia boleh lah. Kalau rumah kita macam ni mana boleh. Nah, maknanya kalau masjid tu jangan disekalikan bumbung masjid dengan tandas, tak boleh. Itu kalau ikut sinibinan Islam lah. Tengoklah keadaan. Jadi sebab itu kalau kita tengok, kalau kita di dalam istilah Islam ini, tandas ini dia dinamakan Baitul Khalaq. Baitul Khalaq ini maknanya rumah syaitan. Ada juga disebut Baitul Syaitan, rumah syaitan, tandas ini. Nah, sebab itu bila mana kita nak masuk ke dalam tandas, apa doa yang kita baca? Kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada syaitan jantan dan betina. Ada dua ekor dalam jantan betina duduk dalam bilik air kita. Sebab itu kita minta doa begitu. Kita berlindung dengan Allah daripada syaitan jantan dan betina. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Nah, kita tua ni tak boleh nak baca, orang budak-budak pasti pun boleh baca. Orang tua tak boleh baca, kena hantar pasti kali ya. Budak-budak pasti semua dah pandai hafal. Tadika pasti semua dah pandai hafal. Kalau tua pun tak pandai hafal, kena masuk tadika balik. Tadika orang tua, tadika orang dewasa. Jadi maknanya nafsu ini tak boleh kita hapus, tak boleh hapus. Sebab tu yang tadi itu dia sebut, kita kena kontrolkan nafsu. Jangan sampai satu peringkat nafsu ini menguasakan akal kita. Kalau nafsu ini menguasai akal kita, dia punah. Jadi panjang lagi kita nak tengok. Nanti dia akan bincang kemudian dalam tajuk-tajuk yang tersendiri. Lain pula halnya dengan syaitan, katanya. Syaitan dapat kita kuasai secara mutlak. Syaitan ini boleh kita hapus secara mutlak. Kita boleh hapuskan syaitan daripada diri kita. Kita boleh nyiapkan syaitan daripada diri kita. Ini terbukti apabila Nabi Muhammad SAW berjaya menguasai syaitan yang menggodanya. Ini saya rasa kata-kata ini dia ada tambahan. Sebab di dalam teks yang asal tidak ada kata-kata ini. Kalau kita tengok dalam teks asal tidak ada. Ini mungkin dia tambahan untuk kalau kita baca. Ini terbukti apabila Nabi Muhammad SAW berjaya menguasai syaitan yang menggodanya sehingga syaitan itu akhirnya menurut Islam. Ini orang panggil ialah qarin. Sebab tu setiap kita ni dia ada qarin. Qarin ni ialah rakan teman daripada syaitan yang senantiasa mendampingi diri kita. Qarin ini
Bukan maknanya ada orang nampak macam kamu lah duduk bawah pokok. Itu bukan qarin. Qarin ni dia menemani kita, senantiasa menemani kita di mana-mana kita ada pun dia ada. Qarin ini ialah daripada syaitan. Kalau kita lihat di dalam ayat surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat 38 surah An-Nisa, wa man yakuni syaitan lahu qarina fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai temannya, maka itulah sejahat-jahat teman. Jadi syaitan ini dia akan menjadi syaitan yang bersama-sama dengan kita itu dinamakan qarin. Qarin ini maknanya rakan, teman setia anda. Yang setia dengan kita, itu dinamakan qarin. Dia duduk mana-mana kita pergi pun dia ada. Itu qarin namanya. Qarin dia dengan syaitan. Dia senantiasa menghasutkan kita. Siapa menghasutkan kita. Malah di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan syaitan ini dia akan berperanan menguruskan harta kita, menguruskan anak pinak kita. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dia akan menjadi partner kita di dalam menguruskan harta kita dan juga menguruskan anak-anak kita. Ini syaitan. Nanti kita akan bincang lebih jelas lagi ya. Ini kerja syaitan. Jadi dia menguruskan harta kita. Sebab itu kita ni kalau kita nak menahankan diri daripada syaitan, antara amalannya kita jangan lupa membaca ayat kursi. Tak kira bila-bila masa pun kita kena baca ayat kursi, terutama sekali selepas sembahyang fardu. Dalam hadis ada menyatakan sesiapa yang membaca ayat kursi selepas sembahyang fardu tiap kali kulli dubari salati, tiap-tiap lepas sembahyang, la yadkhulul jannah illa al-maut. Dia tak boleh nak masuk syurga tu pasal dia tak mati. Kalau dia mati boleh masuk syurga. Jadi ayat kursi jangan kita lupa setiap kali lepas sembahyang kita baca. Sibuk macam mana pun baca. Kena baca. Terus kira lah orang kata bid'ah. Ada hadis. Dia cakap bid'ah pun dia pun tak faham kan. Kalau kita dah ulah tu hanya cerita. Jadi dan utama sekali ketika kita nak tidur. Masa kita nak tidur, antara benda yang kita kena pasti sebelum kita tidur dalam keadaan kita berwudu. Nak tidur mesti ada wudu. Dan yang kedua, kita jangan lupa membaca ayat kursi. Ayat kursi itu Allahu la ilaha illa hu sehingga sampai habis. Itu dinamakan ayat kursi. Ayatul kursi namanya. Jadi kita kena selalu baca. Dan juga syaitan ini dia takut satu kalimah, iaitulah kalimah la ilaha illallah. Dia cukup takut. Sebab itu kita kena selalu berzikir kalimah la ilaha illallah. Aksiru min zikri la ilaha illallah. Perbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Banyak menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalau di zaman Nabi SAW, zikir ini dia buat secara berjamaah selepas sembahyang fardu. Bila mana mereka selesai sembahyang fardu, mereka duduk berzikir la ilaha illallah secara ramai-ramai. Dan zikir itu kuat. Dikuatkan. Inna raf'a sawti bizikri hina yansarifun nas min al-maktubati kana ala ahdi Rasulullah sallallahu